Aku lelaki yang tak punya apa. Aku lelaki yang pernah kecewa. Oh, terima kasih untuk semua mencipta detik terbahagia. Oh, oh, oh. Cinta darimu yang luar biasa. Senyumanmu menyembuhkan derita. Oh, kan ku peluk erat tanganmu hingga ke akhirnya bersatu. Akulah lelakimu. Drama Biarkan Dia Pergi, dia membabitkan dalam lebih kurang 20 episod. Dia diterbitkan adalah sebuah novel. Plot cerita dia banyak kejadian yang antara fitnah, antara dendam, antara friendship, antara kekeluargaan, dan banyak benda yang kita rasa kita sebagai manusia tidak pernah terfikir untuk menghadapi keadaan tu. Alisa Othman ni seorang budak kampung yang susah, yang kehidupan dia susahlah. Dia anak tunggal kepada mak dengan ayah dia, and dia sebenarnya sangat nekat untuk bantu keluarga dia sebab keluarga dia banyak bergolok gadai untuk sara kehidupan dia. Jadi dia niat dia untuk dia hidup, untuk dia selamatkan family dia, untuk dia bahagikan family dia dan bagi kesenangan pada keluarga dia. Tapi apa yang dia nak tak tercapai. Okey, drama Biarkan Ia Pergi adalah sebuah adaptasi novel terbitan SR1, dan ia sebuah novel yang sudah lama dikeluarkan dan mempunyai peminat tersendiri. Sejarah Zakwan Zakri. Zakwan Zakri hidup dalam satu family yang agak huru-hara disebabkan kejadian silam, kisah ibu dia dan adik dia yang dirahsiakan oleh ayah dia sendiri. Dia ada seorang abang dan dia sedikit panas baran, tetapi dia sangat bertanggungjawab atas apa yang dia telah lakukan, dan dia ada sejarah hitam menghantui hidup Zakwan Zakri. Dia very loving person, very soft person. Susah nak marah, susah nak nampak dia marah. Lepas tu dia memang sayang adik dia, dia sayang bapak dia, dia sayang semua orang di keliling dia. So karakter dia lebih banyak kepada menyelesaikan masalah antara anak dan bapa. Dato' Johan sebenarnya menyimpan rahsia, kuat menyimpan rahsia, sehingga kan kepada anaknya sendiri pun dia rahsiakan apa sebenarnya yang berlaku kepada isterinya, menyebabkan anak tu terasa macam Dato' Johan tak sayang kat dia lah. Dato' Johan pun sebenarnya bukanlah sengaja merahsiakan semua perkara tu, tapi dia lebih memikirkan lebih baik merahsiakan daripada anaknya Zakwan tahu perkara yang sebenar mungkin lebih buruk. This drama is very top notch. It is the best drama and the best script I've ever heard and I've ever read. When I first got the script, I was blown away by the details in the script. So kalau Haris baca script tu compared to other script yang Haris baca before this, dia punya script very detail. Apa yang actors perlu buat apa semua. So and drama ni dia punya storytelling was flawless. Dia tak rushing, tak slow down. Every episode has its own drama. Cerita ni plot dia very simple. Bagaimana seorang wanita yang merasakan kehidupan dia gelap gelita selepas satu detik-detik hitam yang terjadi pada dia, dan dia dibuang oleh keluarga, dan bagaimana dia turning untuk dia bangun balik sebagai seorang manusia dan percaya yang dia akan berjaya untuk menyatakan tentang dia tidak bersalah
Okay, dia pada seorang gadis yang ceria, periang and anak yang baik, sangat baik untuk keluarga dia sebab dia kuatlah, dia cekal, dia tegas sebab dia nak tolong family dia. Tapi keunikan dia yang Isha rasa Isha kena bawa sebagai Alisa ni adalah bila dia kena sesuatu ujian yang dia tak sangka ujian tu terkena pada dia, dia hilang punca. Dia hilang punca macam mana dia nak teruskan kehidupan dia. Dia tak ada sokongan daripada keluarga dia, kawan-kawan dia, dan kehidupan dia terus berubah dalam masa sekelip mata. Berubah terus. Apa yang ayah dan mak tak korbankan itu? Ha? Sampai rumah dan tanah pusaka ni kami gadai demi kamu, Lis. Ayah. Siapa ayahnya? Lis tak tahu. Sebenarnya Siapa ayahnya? Lis tak tahu. Ayah. Macam ni? Lis, kenapa Lis? Kamu buat macam ni, Lis? Kenapa? Sini! Tak ada, Ayah. Abang. Abang jangan abang. Abang. Keluar! Kau keluar dari sini! Kamu keluar dari sini! Berembus dari sini! Ayah dah tak nak tengok muka kamu! Pergi! Pergi! Masuk! Masuk! Ajak masuk! Masuk! Ayah. Aku lelaki yang tak punya apa. Siapa perempuan sebelah kau ni? Zack, aku tak buat salah dengan kau tapi bukan dekat macam kawanan aku. Ya, aku tak ada niat pun nak balas dendam dekat kau. Tapi aku perlu tahu siapa perempuan duduk sebelah kau ni. Kita bincang nanti boleh? Farah, kau tahu tak? Aku dah ragut kesucian perempuan yang tak berdosa ni. Aku kena bertanggungjawab. Kau rosak Alisa. Keunikan drama Biarkan Dia Pergi, dia mempunyai lebih kurang 14 karakter, 14 perwatakan. 14 perwatakan ni semua dia ada arah tuju dia. Dia ada perjalanan cerita dia, dia ada konflik dia. Dia tidak mati daripada maknanya kadang-kadang satu watak tu mati dalam episod 1, 2, 3. Tak, dia bawa daripada 1 sampai ke 20. The last conclusion dia tu. Okey, hubungan Alisa dengan Zack ini adalah hubungan yang kalau Isha cerita habis, dia akan jadi macam bocor rahsia itulah. Tapi Isha boleh cakap Zack ni adalah jodoh Alisa. Jodoh Alisa. Dia jodoh Alisa, dia punca kesakitan Alisa, dia punca kebahagiaan Alisa. Itu je yang Isha boleh share pasal Alisa sebab Zack ni impact dia sangat besar untuk Alisa. Zakwan Zakri, dia ada kawan baik. Kawan baik dia adalah Haris dan Daniela. Jadi kita orang ni berkawan sejak daripada sekolah. Dan Daniela ni menaruh hati sebenarnya pada Zakwan. Tapi Zakwan tak ada langsung perasaan cinta dekat Daniela dan membuatkan Daniela berdendam pada Zakwan, menyimpan rasa pada Zakwan dan benda tu sedikit sebanyak mengganggu perjalanan Zakwan dan cinta hati dia, Alisa Osman. Saya memang best friend dengan Zack daripada zaman sekolah. Saya ada menyimpan perasaan terhadap dia tapi Zakwan menganggap Daniela ni sebagai kawan karib sahaja, kawan BFF sahaja. So dia tak ada apa-apa perasaan and then Daniela sanggup buat apa sahaja demi Zack. Haris ni dia kawan baik kepada Zakwan dan dia rapat dengan family Zakwan dan dia seorang yang protektif terhadap kawan baik dia. Sebenarnya dia bila dia dengan Zakwan ni dia funny, dia ada kelakar dia, tapi bila dia dengan orang lain dia
kekalkan dia punya serius, dan dia adalah bekas kekasih kepada Farah. Dia seorang yang psycho, lepas tu dia jahat and dia nak hancurkan kawan baik dia sendiri. Okay, Fazila adalah seorang yang settle untuk satu family. Dia seorang kawan iaitu Isyariana dan berkahwin dengan Akasha iaitu abang kepada Zakwan. Fazila adalah seorang perempuan yang ada emosi dan keunikan dia, dia lebih mementingkan seorang kawan. Walaupun kawan tu mempunyai masalah, dia yang akan rasa emo. Tapi dalam masa yang sama, perempuan Melayu itu akhir yang taat pada suami. Ini first time Bulan bawa watak jahat. So, I rasa it's fun. And then, susahlah nak bawa watak tu sebab I tak pernah bawa watak antagonis. So, I tak tahu nak practice macam mana nak jadi macam jahat. So, I try my very best to deliver this character lah. Badri ni, he is someone yang very rich. He got his richness from his father, which is his father owns a construction company. And Badri is someone yang wild, involved in drugs, in alcohol, in everything yang korang rasa teruk, everything yang berdosa is Badri bagi dia is something yang normal. Itulah Badri. Watak kali ni, watak Izani, first kali dia seorang yang penyayang, yang sweet. Dia bercinta dengan Alisa semasa dia orang belajar di kolej. Dan sampai satu masa, dia putuskan hubungan ni disebabkan orang ketiga. Jadi selepas 5 tahun, dia nak balik si Alisa ni dengan macam-macam cara. Sekarang kau cakap dengan aku. Kenapa kau nak kau cakap dengan aku? Aku nak kau jadi profesional. Okey? Sekarang ni aku tak nak terima kau sebagai kawan ke, sebagai kekasih ke atau apa yang kau nak lah. Tapi setidak-tidaknya, aku masih lagi boleh bekerja dengan kau ni. Engkau ni sekarang buat projek besar tau. Jadi tolong jangan buat hal boleh tak? Kau nak kerja, buat cara nak kerja. Aku tak boleh, Alisa. Aku masih sayangkan kau, aku tak boleh nak fokus kerja ni. Kau faham boleh tak? Hei! Korang buat apa berdua ni? Kau ni pun satu. Kau kalau sehari tak kacau awet aku, tak sah ke? Meeting? Ya. Aku lelaki yang tak punya apa. Aku lelaki yang tak punya apa. Zakwan, kenapa gelak dengan dia? Kan dah berapa kali ibu cakap, jangan ambil barang pada orang asing. Dia bukan orang asing kan? Dan dah berapa kali ibu cakap, dia bukan Daddy Zakwan. Alah, anak Daddy ni pandai sangat ni. Apa kata keluar jalan-jalan dengan Daddy? Awak, saya bawa Zakwan pergi keluar jalan-jalan sekejap boleh? Awak pergilah meeting. Ibu dah cancel semua meeting kan? Boleh tak awak tolong berhenti guna perkataan Daddy tu? Awak buat dia salah faham tahu tak? Okey apa kalau dia panggil saya ni Daddy? Daddy dia handsome, bergaya kan? Zakwan tak kisah kan? Saya kisah. Macam ada iras pula Mamat ni dengan anak aku. Pelik. Buat pertama kali, saya rasa drama ni cabaran dia berat bagi saya kerana saya terpaksa melalui merasa untuk mendalami 14 perwatakan, termasuklah bagaimana menjadi seorang mangsa, bagaimana untuk menjadi seorang pendosa, bagaimana untuk menjadi seorang mengambil kesempatan, bagaimana untuk menjadi seorang yang berdendam. So dia ada poin-poin dia lah. Untuk Isha sendiri, Isha tak pernah rasa, tak pernah terima ujian sebesar Alisa Othman. Sebab dia dirogol tanpa dia sedar. Jadi untuk Isha yang tak pernah mengalami benda tu, Isha kena letakkan diri Isha dekat tempat wanita yang
hilang kesucian diri dia. Masih muda, dibuang keluarga, dibuang kawan-kawan. Bila Isha baca sendiri skrip tu pun Isha menangis sebab sakitnya Alisa Othmani. Tapi dalam masa tempoh sakitnya dia nak kuatkan diri dia tu, hanya dia saja yang tahu sakit tu. Bagi saya memegang watak Zakwan Zakri ni bukanlah cabaran baru. Sama seperti saya pernah memegang watak-watak yang heavy sebelum ni. Tinggal lagi dugaan dia kita syuting dalam bulan Ramadan. Jadi banyak benda yang terhad, energi pun jadi macam sedikit kurang daripada hari-hari yang sebelum ni kan. Tapi benda tu tak mengganggu pun ibadah Ramadan kami dan alhamdulillah kami berjaya menyiapkan drama ni sepanjang bulan Ramadan dan masuk sedikit Syawal. Agak berat jugalah untuk Zaki. Sebab dah lama Zaki tak bawa watak-watak yang jahat. Ini nak kata jahat tu tak adalah jahat mana. Dia jahat ni orang kata jahat so-so je. So, itu cabaran yang paling susah untuk Zaki sebenarnya. For me, agak tough sikit sebab kita kena bawa watak psycho. Kadang-kadang terbawa-bawa sampai balik rumah. Sampai termarah adik sendiri. Sebelum-sebelum ni Aisyah tak pernah lagi bawa watak psycho. So this is my first time bawa watak psycho. For me rasa unik dia sebab dia ada macam-macam plot twist juga and then dia punya reaction pun boleh twist. So itu bagi I rasa unik. Kau ni tak berubah. Kira Haris tu kena tipu je lah dengan kau hidup-hidup. Kau dah bersedia tengok Aisyah Alisa? Bila tahu siapa yang rogol di malam tu? Kau ni depan dia kau tunjuk baik. Sekarang belakang dia kau nak ugut aku. Kau tahu tak apa kelemahan Alisa? Kelemahan dia sayangkan aku. Farah? Kenapa ni? Zack, awak buat apa kat dia? Sampai nangis ni? Mana saya buat apa-apa? Farah. Awak tu lah. Saya tahulah awak selalu salah faham dengan dia. Macam mana saya tak tahu awak pernah ugut dia sebelum ni? Liz, tak. Bukan sebab Zack. Aku menangis sebab aku happy. Yelah, kawan baik aku nak kahwin kan? Semua penonton saya harap dapat melihatlah drama ni supaya kita dapat rasa satu situasi yang selama ni kita dengar bagaimana seorang mangsa dirogol, tapi kita tak pernah rasa bagaimana mangsa perogol tu rasa. Kita hanya boleh cakap be strong, bukan hidup baru. Tetapi untuk menjalani kehidupan seharian yang akan datang, saya rasa it's not all can do that. Jalan cerita dia sangat-sangat bagus dan terjadi di alam kehidupan kita. Jadi bila kita tengok cerita ni memang ada part yang kita akan geram, ada part yang kita rasa macam ya Allah sedihnya. Bagi saya biarkan dia pergi ni boleh memberi satu message kepada orang di luar sana yang menonton. Dia salah satu drama yang lain daripada yang lain. Dia tak klise. Pengorbanan yang tak semua orang boleh buat actually. Cerita ni terlalu banyak sangat plot twist dan juga turun naik dia. And then semua cast dalam cerita ni bagi kelainan dalam drama ni, watak-watak yang mereka bawa. Satu lagi dia bukan drama-drama yang macam dua darjat ke cinta terpaksa ke apa ke, tak ada. Kisah dalam Biarkan Ia Pergi ni, apa yang dipaparkan adalah refleksi keadaan masyarakat kita. Banyak yang boleh dijadikan pengajaran ataupun dijadikan sepadan. Memang dalam keluarga, apabila bapa gagal untuk menawan hati anak, memang masalah besar akan timbul. Tapi ada jalan penyelesaiannya. Itulah yang ada dalam Biarkan Ia Pergi. Aku lelaki yang tak punya
apa? Aku lelaki yang tak punya apa. Semua pelakon memberi kerjasama sebab saya ambilkan satu titik permulaan setiap pelakon itu, kita anggap dia adalah satu family, dan setiap watak tu semua pelakon have to be respect each other and tidak border cross dengan karakter lain. Bila dia ada kerjasama dan senang bagi saya untuk menjaga. Uncle Loy best. Baik. Selalu ajar saya dan selalu menyakat saya. Ini pengalaman pertama saya dengan dia, bekerja di bawah arahan dia. Sebelum ni pernah kenal tapi tak pernah kerja, jadi ini satu penghargaan buat saya dapat bekerja dengan seorang pengarah hebat yang berpengalaman. Yalah, kita sebagai pelakon ni kita tak berhenti belajar. Jadi ini banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat daripada dia. Dia senang bagi mood dekat artis, especially Alisa lah, sebab Alisa dia sangat berat, sangat sakit, jadi dia sentiasa ada dekat sisi Alisa untuk bagi support daripada segi mental dan fizikal. Dia banyak juga bantu untuk fit feeling saya dalam setiap scene yang saya bawa, sebab setiap scene adalah penting. Kalau terlepas satu scene, orang mungkin akan tak faham cerita ni macam mana. The first time Haris step in this set for drama Biarkan Ia Pergi, I was totally lost with my character. Tapi with the help of Abang Fairuz, he guides me in every little scene. So Abang Fairuz, to be honest, he's the kind of director yang pentingkan little details. So every little scene matters, and every action that actors buat, it matters to him. First, Zaki jumpa dia jujur, Zaki cakap muka dia cengeng, orang kata. Tapi bila lama-lama makin hari kenal rapat dengan dia, sebenarnya dia seorang yang teliti, and dia memberi, and kita mudah nak bekerja dengan dia bila kita betul-betul kenal dia. And best sekali, kalau setiap scene tu, kalau pelakon tu tak dapat, first kali Zaki suka, dia akan datang tunjuk karakter tu penting. Dia ada karakter tu yang Zaki suka bila bekerja dengan dia. First time I jumpa director yang boleh geng, boleh kawan, dia bagi tunjuk ajar. Best lah, dia banyak bagi tunjuk ajar kat saya. Actually saya tak pandai sangat nak bawa watak si Farah Zalika sebab dia agak psycho, sebab saya tak pernah bawa watak psycho sebelum ni. And then director banyak tunjuk ajar daripada A sampai Z, cara nak twistkan kita punya emotional semua. Hai, saya Medari sebagai Amir Zakwan. Jangan lupa saksikan drama Biarkan Ia Pergi. Jam 10 malam di slot Samarinda. Hanya di TV3. Di saat aku hilang tanpa arah, kau tiba membawa sejuta rasa. Rasa yang sudah lama aku lupakan, kini kembali menghiasi jiwa. Izinkan ku kalungkan cinta agung untuk sinari. Aku lelaki yang tak punya apa. Aku lelaki yang pernah kecewa. Terima kasih untuk semua, mencipta detik terbahagia. Setiap nafas yang engkau dengari, sumpah cintaku hingga akhir nanti. Janji kita tepatri.